Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang hidup kepada kita, yang ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala temukan kita dengan satu waktu, satu masa yang mana mempunyai kedudukan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perkara ni kita orang Malaysia ataupun kita orang Islam, bukan di Malaysia sajalah, boleh kata di ramai, di banyak tempat, kita tak rasa besar 1 sampai 10 Zulhijjah. Dia tak sama dia punya perasaan seperti kita nak sambut bulan Ramadan. Kalau di negara Arab, sebelum masuk bulan Ramadan tu, dalam seminggu sebelum bulan Ramadan, mereka dah mula pasang pelita, lampu liklap, buat tanglong, sebab nak sambut kedatangan Ramadan. Ramadan merupakan satu bulan yang mulia, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, bulan yang sekian. Kebanyakan daripada kita tahu kebesaran dan kedudukan bulan Ramadan. Tetapi apabila datang bulan Zulhijjah, kita tak rasa apa. Dia punya semangat tu tak ada. Mungkin ada di kalangan kita yang belum tahu bahawasanya hari ini sudah 1 Zulhijjah. Mungkin ada di kalangan kita yang belum tahu bahawasanya hari ini sudah 1 Zulhijjah. Dah masuk malam kedua Zulhijjah pun. Kehidupan macam biasa. Tak jadi baik, tak jadi soleh, macam orang yang mula-mula masuk bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, tuan-tuan, tak payah suruh pakai kopiah. Betul tak? Tak payah suruh pergi masjid, dia akan pergi masjid. Rajin untuk baca Quran, rajin untuk zikir, sembahyang berjemaah, rajin pergi salat tarawih. Sebab benda itu dah jadi satu budaya di kalangan orang Islam di seluruh dunia. Tetapi bila cerita tentang 10 awal daripada Zulhijjah, benda itu masih belum jadi budaya. Sebab apa, tuan-tuan? Satunya sebab ilmu. Kita tak ada ilmu. Yang kedua, kalau kita ada ilmu pun, suasana sekeliling tu dia tak membantu kita. Sebab orang lain tak tahu, orang lain tak buat, orang lain tak peringatkan. Tetapi kalau kita tengok dalam beberapa tahun kebelakangan ni lah, saya rasa dalam 5 tahun, tak sampai 10 tahun pun saya rasa, orang mula bercakap tentang 1 hingga 10 Zulhijjah. Hadis-hadis dibaca, majlis-majlis ilmu dibuat, saranan-saranan untuk melakukan amalan salih dibuat. Jadi alhamdulillah kita semakin sedar tentang benda ni dan ramai yang ambil berat tentang benda ni. Tapi still dalam bentuk orang kata peratus yang sedikit, tidak ramai. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Secara umumnya tafsiran dia sebagaimana disebut oleh para ulama, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan ulama-ulama yang lain, ini adalah berkaitan dengan 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersumpah kecuali pada satu benda yang mana ada kedudukan dia. Satu kedudukan yang begitu penting yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada umat manusia. Sebagai contoh, sumpah wal 'asr innal insana lafi khusr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Masa ni umur kita lah, tuan-tuan. Masa ni adalah umur kita. Wa ma hayatuka illa anfasun ma'dudah. Bukanlah kehidupan kamu ini kecuali nafas-nafas yang mana boleh dibilang. Nafas yang kita sedut, nafas yang kita hembus. Bila kita sedut, kita hembus, sebahagian daripada masa kita, umur kita dah habis, tuan-tuan. Kalau Allah takdirkan kita hidup 60 tahun, sekali sedut, sekali hembus, sedikit daripada 60 tahun habis. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, menunjukkan kepada kepentingan masa.
Jadi bila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr, secara umum Allah bersumpah dengan 10 hari daripada bulan Zulhijjah, ia menunjukkan kepada kepentingan waktu tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan perkara ini dalam pelbagai riwayat hadis. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, imam-imam yang lain daripada hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah Subhanahu wa ta'ala min ayyamil 'ashr." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak ada satu hari pun di dalam setahun yang mana amalan salih lebih Allah Subhanahu wa taala lebih sukai untuk dilakukan dalam hari-hari tersebut kecuali daripada 10 hari ini. Maksudnya 10 hari ini kalau buat amalan salih lebih Allah sukai, lebih Allah cintai, iaitu fadilatnya banyak, ganjarannya banyak berbanding dengan amal-amal yang salih yang sama yang dibuat pada waktu-waktu lain. Sahabat tanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Hatta jihad pun ya Rasulullah? Maksudnya kalau kita buat amalan selain daripada jihad pada 10 hari ini lebih Allah sukai berbanding kalau kita berjihad pada bulan yang lain. Nabi SAW jawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Hatta jihad pun tidak boleh nak lawan kedudukan amalan-amalan salih yang kurang dia punya kedudukan berbanding dengan jihad secara umumnya pada hari-hari ini. Walal jihadu fi sabilillah, dan begitu juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi, kecuali satu orang lelaki yang mana dia keluar berjihad dengan harta dia, dengan jiwa dia, walam yakhruj min dzalika bi syai', tetapi dia mati syahid, dia tidak balik. Dia mati syahid pada bulan lain, hak tu memang paling tinggi kedudukan dia. Tapi kalau dia pergi berjihad tidak mati syahid, amalan yang dibuat pada 10 hari terakhir 10 hari awal ini, walaupun bukanlah kedudukan dia setinggi jihad, itu lebih Allah Subhanahu wa taala sukai, lebih Allah Subhanahu wa taala cintai berbanding dengan jihad tetapi tak mati syahid tadi. Nampak tak tuan-tuan? Kedudukan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada hari ini. Bahkan sebahagian ulama kata 10 hari daripada bulan Zulhijjah yang awal ini lebih mulia hatta berbanding dengan 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, kecuali Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang paling baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Tetapi ada ulama yang kata 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah, siangnya dan malamnya lebih baik daripada 10 hari terakhir Ramadan, siangnya dan malamnya, kecuali malam Lailatul Qadar. Sebahagian ulama lain kata siang hari bulan Zulhijjah lebih baik, malam hari terakhir 10 daripada Ramadan itu lebih baik. Adalah perbezaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi yang paling penting nak bagi tahu, kedudukan 10 hari ini kedudukan yang besar tuan-tuan. Kata para ulama, 10 hari ini ada amalan-amalan yang dibuat yang mana tidak dibuat pada bulan-bulan yang lain. Sebagai contoh takbir yang kita sebut sebagai takbir raya. Kita orang Malaysia ni tuan-tuan, kita takbir raya bila? Kita takbir raya puasa satulah. Kita takbir raya haji biasanya orang akan takbir daripada pagi subuh hari Arafah sampailah kepada bila tuan-tuan? Kepada asar hari tasyrik yang terakhir, hari ke-13 Zulhijjah, raya keempat. Tetapi kita terlupa sebenarnya pensyariatan takbir ni adalah sejak daripada hari pertama 1 bulan Zulhijjah sudah disunatkan untuk takbir dalam hadis. Tak ada orang takbir raya bulan Ramadan tuan-tuan. Betul tak? Tak ada orang takbir raya bulan Ramadan. Masuk 1 Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tak ada. Tetapi untuk 10 awal Ramadan ni, 10 awal Zulhijjah, ada takbir yang disunatkan sejak daripada hari pertama Zulhijjah. Sebagaimana yang disebut di dalam hadis, sebelum tu disebut di dalam Quran pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzim fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Apabila Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
dengan Nabi Allah Ismail alaihi salam disuruh untuk buat Kaabah, siap pembinaan, Allah suruh i'lan, wahai manusia, datanglah untuk menunaikan haji. Sejak daripada zaman tu tuan-tuan, semua manusia datang menunaikan haji. Orang musyrik pun buat haji. Orang Arab yang menyembah berhala sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun buat haji. Semua nabi-nabi yang diutus selepas daripada Nabi Ibrahim semua buat haji. Ya'tu karijalan, mereka akan datang walaupun dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, setiap yang bernyawa daripada kalangan manusia, ya'tina min kulli fajjin amiq, datang daripada setiap pelosok penjuru dunia. Kenapa? Liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka mendapat manfaat. Ini tafsir yang panjang lah, apa manfaat dari sudut dunia, apa manfaat dari sudut akhirat. Itu kita letak tepi. Tetapi yang pentingnya wa yadhkurusmallah, untuk mereka menyebut nama Allah, berzikir, mengingati Allah. Bila tuan-tuan? Fi ayyamin ma'lumat, iaitu pada hari-hari tertentu. Dalam Quran dia ada dua yang disebut, satu ayyamin ma'lumat, satu lagi ayyamin ma'dudat. Ayyamin ma'lumat ialah daripada 1 Zulhijjah sampai ke 10 Zulhijjah. Adapun ayyamin ma'dudat adalah daripada hari yang ke-11 sampai hari ke-13. Jadi bila Allah sebut liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka melihat manfaat-manfaat keduniaan dan juga keagamaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada mereka. Wa yadhkurusmallah, dan untuk mereka menyebut-nyebut, mengingati nama Allah Subhanahu wa taala, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki kepada mereka, iaitu binatang-binatang ternak yang disembelih, yang dimakan dagingnya, yang dibahagi-bahagikan kepada fakir, miskin dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, dalam ayat tersebut disunatkan untuk kita berzikir, takbir, tahlil, tahmid bermula daripada hari pertama bulan Zulhijjah. Ini ibadat yang mana tidak ada pada bulan lain. Hatta dalam bulan Ramadan pun tak ada tuan-tuan. Bangun-bangun 1 Ramadan pagi tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak takbir macam takbir raya, tak ada. Dan tuan-tuan, begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah kumpul di dalam 10 hari ini amalan-amalan yang mana tidak dibuat pada bulan lain. Manusia mula bersiap sedia untuk menunaikan haji. Haji hanya ada pada bulan Zulhijjah tuan-tuan. Haji hanya ada pada bulan Zulhijjah. Datang untuk wukuf di Arafah, hari yang mana Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa umat manusia. Bahkan dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala akan, saya tak selesa nak sebut dengan perkataan turun, sebab kalau kita fikir turun ni, kalau saya sebut turun, kita akan nampak turun macam takut turun makhluk. Tetapi dalam hadis Allah Taala sebut, Nabi SAW sebut Allah Subhanahu wa taala akan turun pada siang hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa orang yang mana berada di padang Arafah, orang yang mana meminta ampun, meminta rahmat daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan bagi apa yang mereka minta. Kedudukan yang besar untuk hari Arafah, hari wukuf tuan-tuan. Hari mana Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada baginda ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari yang mana aku telah sempurnakan kepada kamu semua nikmat-nikmat aku. Nikmat agama aku telah sempurnakan, dan aku telah redha bahawasanya Islam ini adalah sebagai agama. Jadi tuan-tuan, itu pada hari wukuf di Arafah, ketika mana Nabi SAW sedang berkhutbah di Arafah. Sampai orang Yahudi kata, kalaulah ayat ini turun kepada kami, orang-orang Yahudi, nescaya kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Dan memang itu adalah hari raya kita pun. Satu hari sebelum, itu memang hari raya kita pun tuan-tuan. Iaitu satu hari sebelum hari raya korban, itu bermulanya proses hari raya kita. Bermula dengan wukuf di Arafah, kemudian kita mabit, melontar dan semuanya, kemudian pergi tawaf, sa'i dan seumpamanya, sembelih binatang korban. Ini adalah hari raya kita. Hari yang mana Nabi SAW kata, hari untuk mengingati Allah. Hari untuk kita makan dan minum dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, benda ni tak ada pada bulan lain. Amalan haji tak ada pada bulan lain. Kemudian
adanya sembelihan binatang korban, segala jenis amalan berkumpul tuan-tuan pada hari 10 yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Sebab tu kata para ulama, tidak syak lagi akan kedudukan 10 hari ini pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara benda yang penting untuk dibuat selain daripada ibadat haji, semoga Allah SWT pilih kita semua tuan-tuan untuk menjadi tetamu Allah, untuk menunaikan haji berkali-kali dalam kehidupan kita, mudahkan kita. Tuan-tuan, isu visa tak visa ni sekarang orang banyak tak ada masalah dengan duit. Duit sekarang Allah mudahkan. Tak, dengan subsidi, dengan duit yang kita simpan mungkin, tetapi orang sekarang masalah dia dengan visa, taksyirah, visa nak pergi haji. Kuota kita tak dapat. Tuan-tuan, visa tak visa ni itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting sejauh mana kita pujuk Allah, sejauh mana kita merayu pada Allah untuk pilih kita, pergi dalam keadaan sihat, pergi dalam keadaan boleh buat ibadat dengan baik. Jadi tuan-tuan, ini kerja Allah, tapi yang paling penting kita kena pujuk Allah. Ibn Rajab rahmatullahi alaih, dia kata ada je orang yang mana berada di padang Arafah, berada di Mekah pada musim haji, tetapi dia jauh daripada Allah. Tetapi ada orang mana dia berada di kampung halaman dia, dia tak dapat pergi kerana miskin, badan dia sakit, ada banyak tanggungjawab sehingga dia tak dapat pergi, tetapi dia dekat dengan Allah. Sebab apa tuan-tuan? Amalan zahir tubuh badan kita ni betul lah amalan zahir tubuh badan, tetapi yang paling Allah tengok ialah amalan hati tuan-tuan. Berapa ramai orang yang pergi, na'udzubillah, mereka habiskan duit puluh-puluh ribu, tetapi seolah-olah mereka tidak buat haji. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, tidak bercakap keji, tidak bercakap lucah, tidak bergaduh ketika mana melakukan haji. Semua yang Allah kata jangan buat tu mereka buat. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur ni haji yang mana tidak bercampur di dalamnya dosa. Haji yang baik yang Allah SWT akan terima. Tetapi berapa ramai ada orang yang pergi segala jenis dosa ada dalam haji dia. Mengumpat, mengkeji, menghina, mencaci, bercakap lucah, dosa dan dosa dibuat. Tetapi ada satu orang pakcik tua di kampung, tak ada duit, visa tak dapat, tetapi pada 10 hari ini dan hari-hari yang lain, dia jaga amalan dia, dia jaga hati dia, dia jaga pandangan dia, dia jaga mulut dia, dia jaga harta bendanya, yang halal yang haram dia ambil berat, sentiasa jaga solat dia, berjemaah, zikir dia, Quran dia, tahajud dia. Ini lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding orang yang mana berada di padang Arafah, orang yang mana berada di Mekah Al-Mukarramah, tetapi dia pergi dalam keadaan hati dia lara, dalam keadaan hati dia tidak mengingati Allah, pergi dalam keadaan menunjuk-nunjuk, pergi dengan harta yang tidak halal, pergi dalam keadaan ada hutang yang mana dia tidak bayar, ada orang yang mana dia zalimi, banyak benda dia buat. Sebab tu tuan-tuan, apa yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahmatullahi alaih, dia memberi sekurang-kurangnya kata perasaan tenanglah pada kita, bahawasanya Allah tidak lihat amalan perbuatan semata-mata, Allah akan lihat hati kita. Sebab tu dalam masalah korban, Allah Subhanahu wa taala beritahu wala yanalallaha luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah daging-daging, wala dima'uha, darah ni pun Allah tak perlu, daging pun Allah tak perlu, bukan Allah nak makan daging, bukan Allah nak apa-apa pun. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang akan sampai kepada Allah hanya takwa kita tuan-tuan. Ada orang yang mana mungkin dia fakir, miskin, dia tidak mampu untuk bagi 300, 400, mungkin sekarang lebih daripada 300, 400 untuk satu bahagian lembu, tak mampu. Tetapi dia beli ayam ataupun dia beli daging, dia nak jamu orang, ikhlas semata-mata kerana Allah, itu Allah akan terima tuan-tuan. Berbanding orang yang mana buat dalam keadaan riak, dalam keadaan menunjuk-nunjuk. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan tengok hati kita. Amal perbuatan manusia ni tuan-tuan, ada orang yang Allah mudahkan untuk dia buat, ada orang yang Allah tidak mudahkan dia untuk buat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada hati dan juga niat manusia. Siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Sebab tu dalam bulan puasa kita selalu dengar hadis kan, ada orang yang mana dia berpuasa, dia dapat lapar. Ada orang yang mana dia bangun pada waktu malam, dia hanya dapat penat, letih, mengantuk. Sebab apa tuan-tuan? Dia puasa-puasa,
tetapi puasa bukan cara yang Allah nak. Ikhlas dia tak tahu ke mana, riak, menunjuk, bercampur dengan dosa dalam puasa dia. Bangun pada waktu malam tetapi riak, menunjuk-nunjuk, bagi tahu pada orang dia bangun pukul sekian-sekian, dia baca Quran banyak juzuk ni, sedekah banyak ni. Tak dapat apa di sisi Allah. Sebab Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu batalkan amalan perbuatan kebaikan kamu dengan kamu bil man. Bil man ni tuan-tuan, dia mengungkit-ungkit. Dia mengungkit-ungkit ataupun dia menunjuk-nunjuk, itu Allah SWT tidak akan terima. Jadi tuan-tuan, berbalik kepada isu korban tadi, pada 10 Zulhijjah sampailah kepada sebelum waktu maghrib, hari terakhir, hari raya yang keempat lah, 13 Zulhijjah, umat Islam disunatkan untuk menyembelih binatang korban. Bagi orang yang mana berkemampuan, ada lebihan duit, maka dia disunatkan untuk menyembelih binatang korban. Ini merupakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim AS. Sebagaimana tuan-tuan tahu, bila Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih anak dia Nabi Ismail AS, Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok sebenarnya, adakah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS, mereka berdua ni sanggup untuk melakukan perintah Allah ataupun tidak. Nampak tak tuan-tuan? Mereka sanggup tak nak buat? Falamma aslama wa tallahu lil jabin, apabila mereka berdua sanggup, terbalikkan Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala telah gantikan dengan wa fadainahu bi dzibhin azim. Kami telah ganti dengan satu sembelihan yang besar, iaitu satu ekor kibas. Allah Taala nak tengok sahaja. Bukan Allah Subhanahu wa taala suruh bunuh pun. Allah Subhanahu wa taala nak tengok sanggup tak sanggup. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala ganti Nabi Ismail AS dengan satu ekor kibas, satu sembelihan yang besar. Jadi tuan-tuan, kerana ingin menghidupkan sunnah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim AS, dan ini juga sunnah baginda Nabi SAW, disyariatkan pengorbanan. Nabi SAW satu orang anak yatim. Ayah mati awal, ibu mati awal, datuk mati awal, tidak ada harta benda. Jadi bila diangkat menjadi Nabi, orang-orang Mekah kata, kenapalah Allah Subhanahu Wa Taala pilih engkau jadi Nabi? Tak ada orang lain ke yang lebih kaya, yang lebih berkedudukan, yang lebih berpengaruh? Abu Lahab ada, Abu Jahal ada, Abu Sufyan ada, Umayyah bin Khalaf ada. Ni semua orang-orang hebat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala pilih engkau, wahai Muhammad? Kemudian Nabi SAW diuji dengan kematian anak lelaki. Lagilah suka orang kafir. Dia kata Muhammad ni, dia punya dakwah ni akan mati. Sebab apa? Tidak ada pewaris untuk meneruskan dakwah baginda Nabi SAW. Mereka ejek Nabi, mereka cerca Nabi, mereka caci Nabi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak tenangkan hati baginda Nabi SAW. Allah turunkan satu surah yang dinamakan sebagai Suratul Kautsar. Al-Kautsar ni tuan-tuan, maksud dia ialah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang mana begitu banyak. Allah Subhanahu Wa Taala kata, inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, kami bagi kepada engkau kebaikan-kebaikan yang banyak. Di dunia pun Allah bagi, di akhirat lagi-lagi lah Allah bagi. Antara kebaikan yang Allah akan bagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah satu mata air di dalam syurga yang kita selalu sebut sebagai Kautsar. Daripada mata air inilah akan disalurkan ataupun disalirkan air pergi ke Haud, iaitu satu telaga di medan mahsyar, yang mana manusia akan minum daripada telaga tersebut insya-Allah apabila bangkit daripada kubur pergi ke medan mahsyar. Sebagaimana yang tuan-tuan tahu, itu antara kebaikan yang Allah bagi. Jadi Allah dah bagi tahu, inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, kami telah bagi kepada kamu kebaikan yang begitu banyak. Kebaikan yang begitu banyak di dunia dan di akhirat. Walaupun kita nampak kehidupan Nabi susah dan seumpamanya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dah sediakan segala kebaikan untuk Nabi SAW. Walaupun Nabi tak rasa di dunia, tetapi pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi di akhirat.
Kehidupan Nabi tuan-tuan di dunia, kalau tuan-tuan baca kitab-kitab hadis, kadang-kadang 2 minggu tak ada makanan, dapur tak berasap. Bukan 2 minggu, 2 bulan. Aisyah radhiyallahu anha kata, dapur tak berasap di rumah kami 2 bulan. Hanya makan air sejuk ataupun tamar. Dan Nabi tak makan daging di rumah baginda, tak ada daging. Nabi akan makan daging bila ada orang ajak. Illa ala dhafaf, iaitu bila orang panggil Nabi dengan sahabat-sahabat lain sebagai tetamu. Waktu tu je Nabi akan makan daging. Keluar daripada rumah waktu zuhur, panas terik. Jumpa dengan Abu Bakar, tanya Abu Bakar, buat apa ni? Kata, ya Rasulullah lapar. Lepas tu kushni khani ke liye. Aku tak ada apa pun nak makan. Lepas tu jumpa Umar. Umar, buat apa ni datang tengah-tengah hari? Biasanya orang tak keluar rumah tengah hari. Dia kata, ya Rasulullah lapar. Ma akhrajani illa al-ju'. Aku keluar ni sebab lapar, tak ada makanan kat rumah. Last kali mereka bertiga, Nabi SAW, Abu Bakar, Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, pergi ke rumah satu orang sahabat. Tak silap saya nama dia Abul Haytham ataupun Al-Haytham. Lebih kurang gitulah. Dia ni ada kebun tamar. Dia ada kebun tamar. Jadi bila sampai, dia tak ada kat rumah, pergi ambil air. Sebab air jauh tuan-tuan pada waktu tersebut. Jadi dia ambil air. Isteri dia kata, suami pergi ambil air, tunggu. Bila suami dia balik, suami dia telah bagi air sejuk kepada Nabi, bawa tamar kepada Nabi dengan sahabat Abu Bakar, Umar untuk makan. Dia nak pergi sembelih kambing. Isteri dia nak buat roti, nak masak. Masa makan tu, air dengan tamar baru ni. Nabi SAW kata kepada Abu Bakar dan Umar, ini pun nikmat Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kamu pada hari kiamat. Terkejut Abu Bakar, Umar. Ya Rasulullah, kita makan ni sikit ni kerana lapar, tidak ada makanan, mungkin berhari-hari. Ini pun Allah akan tanya. Nabi SAW kata, demi Allah, pasti dan pasti kamu akan ditanya akan nikmat ini. Ma'un barid wa dhillun barid wa khubzun jaf. Lebih kurang alaihi salatu wassalam qala sallallahu alaihi wasallam, air yang sejuk, teduhan yang sejuk sebab berada dalam kebun tamar pada waktu tersebut, dan roti ataupun tamar rutabun tayyib, tamar yang baik yang kamu makan ni, itu pun Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya. Itulah kehidupan Nabi SAW tuan-tuan. Kehidupan Nabi SAW semasa kehidupan dunia. Tetapi Allah janji, wahai Muhammad, kebaikan yang banyak kami akan bagi pada kamu. Oleh kerana banyaknya kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala janji bagi kepada Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah suruh Nabi SAW supaya bersyukur. Fasalli li rabbika wanhar. Wahai Muhammad, kamu bangunlah berdiri sembahyang sebagai tanda syukur kepada Allah, wanhar, dan sembelihlah binatang korban selepas salat hari raya haji sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini merupakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu bagi tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshayn amlahayn aqranain. Nabi SAW telah menyembelih 2 ekor kambing biri-biri yang berwarna putih yang ada tanduk. Dalam riwayat yang lain, Anas radhiyallahu anhu kata, Nabi SAW telah sembelih 63 ekor binatang korban dengan tangan baginda yang mulia, dan bakinya telah diserahkan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk sembelih. Tetapi majoriti para ulama kata, sembelih binatang korban ni tuan-tuan adalah sunat. Dia tidak sampai kepada darjat wajib. Sebahagian ulama kata wajib, macam mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Tetapi pendapat majoriti kata tak wajib. Sebab apa tuan-tuan? Ketika mana Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhuma menjadi khalifah, ada ketika mereka tidak melakukan ibadat korban untuk menunjukkan kepada masyarakat bahawa perbuatan Nabi itu adalah atas dasar sunat dan bukan atas dasar wajib. Cuma di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan kepada, orang kata macam satu peringatan lah daripada Nabi SAW. Siapa yang mana berkemampuan tetapi dia tidak mahu menunaikan ibadat korban, jangan sekali-kali dia dekati masjid kami. Ni bukan satu benda yang mudah ni tuan-tuan. Dia berkemampuan, ada duit. Kalau kita zaman sekarang mungkin lebihan puluh ribu dalam bank baru dapat KWSP ataupun baru pencen, dapat orang kata hadiah perkhidmatan ratus-ratus ribu, tapi dia tak mahu berkorban. Hak tu dia kena fikir banyak kali lah dalam kehidupan dia. Takut-takut
dia ni termasuk di dalam golongan yang mana mengumpul harta benda tetapi tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang mana telah mengumpulkan emas dan juga perak dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bagilah peringatan kepada mereka bahawasanya untuk mereka adalah satu azab yang begitu pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fataqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Pada hari yang mana harta benda mereka akan dicairkan, akan dibakar di dalam neraka, mereka akan dicelup dengan bahan bakar tersebut dan akan dikatakan kepada mereka, akan diherdik kepada mereka, inilah harta benda yang mana kamu telah kumpul semasa kehidupan kamu dulu, yang kamu tidak infakkan, sedekahkan, bahagi-bahagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang kamu rasailah hasil apa yang kamu telah kumpul dalam kehidupan dunia dahulu. Takut-takut macam tu tuan-tuan. Tetapi secara umumnya kita pegang sunat lah. Tetapi kalau ada kelebihan harta dan seumpamanya, maka kita berkorban setakat kita mampu. Dan berkorban ni untuk satu keluarga sunnatul kifayah, iaitu kalau satu orang ketua keluarga, dia korban satu bahagian sudah cukup untuk satu keluarga. Tapi kalau ada lebih duit lagi, dia nak buat setiap seorang pun tak apa. Dia tokel lembu tuan-tuan, ataupun dia ada lembu banyak ekor, dia ada seorang, isteri dia ada seorang, kemudian anak dia mungkin ada 5 orang sebagai contoh. Jadi dia pun sembelih satu lembu yang mana satu bahagian untuk satu orang. Tak ada masalah, itu lebih baik, lebih afdal. Tetapi kalau dia hanya ada kelebihan untuk satu ekor kambing ataupun satu bahagian lembu, dan dia niat untuk diri dia dan juga kaum keluarga dia, tak ada masalah. Benda itu sudah cukup. Tidaklah tuntutan itu dikatakan wajib. Memang tak wajib daripada awal pun. Hatta sunat ke atas setiap orang pun tidak dalam satu keluarga. Satu pun cukup dah. Tuan-tuan, saya pun tak tahu nak cerita apa lagi pasal korban ni, sebab dunia hari ni mudah. Tuan-tuan tak perlu ada ilmu pun. Tuan-tuan hanya perlu ada duit, bagi kat masjid. Ataupun ada orang lain uruskan binatang korban. Kalau zaman dulu tuan-tuan, kita kena urus sendiri. Tak ada lah orang kata macam easy korban. Bukanlah saya nak promote easy korban, walaupun antara yang duduk dalam tu ialah kawan saya. Tetapi easy korban ke apa, banyak gila. Banyak sangat. Orang muda ni banyak gila. Dia kata banyak sangat. Orang kata ejen-ejen yang buat korban ni kan, banyak sangat. Jadi sampai ada di kalangan kita yang mana tak nak belajar dah berkaitan dengan korban. Kalau bunyi korban, apa sangat nak belajar? Bukan aku buat sendiri pun. Itu tak patut tuan-tuan. Ilmu pengetahuan ni kita kena belajar. Sebab apa? Supaya kita dapat buat mengikut cara ditunjuk ajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya amalan kita diterima oleh Allah, dapat yang terbaik dari sudut ganjaran. Tuan-tuan, tadi kita orang ada forum di masjid apa Al-Ala ke apa nama dia. Kita bercerita dah, Datuk Dr. Fathul Bari, dia cerita tentang hukum sembelih binatang korban di luar negara. Benda ni dah jadi satu trend di kalangan kita. Satu trend di kalangan kita. Trend ni tuan-tuan, pada saya dia ada pro dan ada kontra dia. Yang pro dia, kalaulah betul-betul kita nak tolong orang yang mana betul-betul susah, betul-betul susah memerlukan, dan di tempat kita sudah tidak ada orang yang memerlukan. Dia konsep kita pindahkan korban ni sama dengan konsep kita pindahkan duit zakat. Kita nak bayar zakat di luar negara untuk bantu orang miskin, tu tak ada masalah. Tetapi kita kena pastikan orang di kampung kita, tuan-tuan, sudah cukup keperluan dia. Orang-orang miskin telah terpelihara, telah terjaga, telah tertunai keperluan mereka. Kalau tak, dia menjadi kewajipan kita untuk settlekan masalah di kampung kita. Bagaimana tuan-tuan nak tahu ada berapa orang miskin di kampung kalau tuan-tuan tidak pernah terlibat dengan masjid? Kalau tuan-tuan tak pernah buat dakwah, tidak pergi rumah ke rumah ziarah, hantar isteri untuk bersembang dengan kaum keluarga jiran kita, apa keperluan, apa kekurangan dalam rumah, makan minum macam mana, kita tak akan tahu. Nampak tak tuan-tuan? Tapi kalau kita ni jenis ambil berat, cakna,
dengan jiran kita, orang kampung kita, kita akan tahu berapa ramai orang yang mana betul-betul memerlukan. Kadang-kadang zahirnya dia nampak memerlukan, naik basikal buruk, kemudian pakai pakaian lusuh, tapi rumah dia ada Astro. Sebagai contoh. Kan benda ni pusat zakat selalu bagi tahu kan. Ada yang hisap rokok. Kalau Datuk Mufti memang dia marah sangat lah. Orang hisap rokok nak ambil zakat tu memang dia marah sangat. Sebab dia habiskan duit dia pada benda yang tak patut banyak. Tiba-tiba dia zahir di hadapan manusia sebagaimana orang miskin. Kadang-kadang dia nampak miskin sebab dia malah nak beli baju baru, dia malah nak iron baju, malah nak gosok baju, tapi duit dia dalam bank berkepuk. Nampak tak? Tanah dia banyak. Jadi tuan-tuan, supaya harta yang kita nak bagi tu pergi kepada orang yang sepatutnya, dia berhajat kepada bancian. Berhajat kepada kita ni berkawan dengan orang tu, jiran-jiran. Kita baru tahu hakikat sebenar keadaan mereka. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak pindahkan korban keluar daripada kampung kita, pastikan keperluan orang miskin di kampung kita itu cukup. Pastikan keperluan orang miskin di kampung kita itu cukup. Sekurang-kurangnya untuk tempoh 4 hari raya tersebut. Hari ni bila kita ditanya soalan tentang korban di Kemboja, di Afrika, di banyak tempat, kita dulu kita bagi jugalah satu bahagian, 2 bahagian daripada family kita kan. Kita di rumah ni tak kita buat. Hak tu kita tak boleh tinggal, itu syiar kita. Jadi ada juga bahagian-bahagian lebih kita hantar. Tapi lama-lama tuan-tuan, kita dengar feedback yang agak tidak menyenangkan. Maksudnya dah jadi macam lebihan. Dah jadi lebihan daging dan seumpamanya tidak sebagaimana kita sangka dulu. Betul-betul miskin, berhajat, yang tak tuan-tuan, ada sampai jual daging korban pun ada. Lebihan. Tidak sampai kepada orang miskin pun ada. Dia yang mana uruskan tu, dia bagi untuk diri dia dengan kaum keluarga dia. Berlega di kawasan bandar je, tidak pergi ke kampung dan seumpamanya. Dan tadi Ustaz Wafiq kita, dia orang kan mengaji di Madinah dulu. Dia pergi sebelum nak menunaikan haji di Mekah tu, dia pergi rumah satu orang kenalan. Ada 2 peti ais yang besar ni, yang untuk simpan daging sahaja. Penuh daging beku. Tanya bila punya tuan-tuan? Itu daging yang tahun lepas punya, tak habis makan lagi. Jadi sampaikan kita kena fikir balik, kenapa kita mahu hantar sembelihan korban kita ke Mekah? Kononnya nak dapat pahala banyak dan seumpamanya. Nak bantu orang miskin. Sana tuan-tuan, Ustaz Fatul Bari punya ayat, dia kata apa? Juta ekor binatang korban telah disembelih. Cuba tuan-tuan bayang, berapa ramai yang datang. Orang Malaysia ni semua buat haji tamattu'. Kebanyakan haji tamattu' kena bayar dam. Berapa puluh ribu orang kita buat haji tahun ni. Hak tu pun mesti paling kurang pun puluh ribu ekor kambing dah. Hak tu tak kira hak langgar dam dan seumpamanya. Daging banyak sangat dah. Jadi tuan-tuan, kita kena fikir balik. Adakah kita hantar binatang korban keluar ni kena dengan tuntutan syarak ataupun tidak? Ataupun kita buat macam tu sebab kita tak nak sibuk dengan syiar korban di tempat kita. Benda yang mana menyedihkan tuan-tuan, dia dah jadi trend dalam beberapa tahun ni. Hari Raya Haji ni tak ada nilai dah daripada kebanyakan kita. Hari Raya Haji ni hari dia nak pergi bercuti dengan kaum keluarga dia. Korban, baguslah dia nak buat korban. RM700 satu bahagian ataupun RM1,000 lah kita kata kambing. Dia bagi, orang lain buat. Dia tak pergi tengok pun, dia tak pergi makan pun, tapi yang paling penting dia pergi bercuti. 4 hari, 5 hari dia pergi bercuti. Jadi syiar pada dia tak penting dah. Mungkin dia pergi negara Mak Saleh ataupun negara bukan Islam, sembahyang raya pun tidak, apa pun tak buat. Sedangkan Allah kata liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya apa? Supaya mereka tengok syariat Allah, syiar Allah dilakukan di kalangan umat Islam, berzikir, bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Binatang korban kita tu Allah kata fakulu minha, kamu makan sebahagian daripadanya. Wa at'imul ba'isal faqir, dan sebahagian daripadanya kamu bagi makan kepada orang yang mana fakir, miskin, berhajat. Nampak tak tuan-tuan? Benda ni dah jadi satu trend. Raya haji beli tiket China, Korea, jauh-jauh tak pergilah. UK tu jauh sangat pula sebab cuti pun tak banyak. China, Korea, Indon, Thailand.
Ataupun dalam negara pun ada, pergi pulau tu, pergi pulau ni, sampai tak ambil tahu langsung tentang ibadat korban, semayang berjemaah hari raya, takbir dan seumpamanya. Ini satu perkara yang mana sangat-sangat mendukacitakan. Sebab Allah SWT suruh kita lihat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia menyaksikan upacara penyembelihan binatang korban. Sebab apa? Orang perempuan biasanya tak sembelih kan. Kalau berkongsi lembu ataupun unta 7 bahagian, takkan semua 7 nak pergi sembelih. Betul tak? Jadi yang lain tu disuruh untuk datang tengok. Sebab apa? Sebelum darah itu tumpah jatuh ke bumi, dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa kita. Dalam riwayat lain, setiap daripada bulu binatang korban ini nilainya adalah satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak tuan-tuan? Fadilat yang besar. Jadi kita kena berhati-hati. Cumanya ada satu benda yang saya nak bagi tahu. Di manakah tempat, kalau kita berkorban di kampung kita ni, di manakah tempat yang disunatkan untuk korban? Kebanyakan pengamalan di Malaysia, dia akan korban di masjid. Betul tak? Kebanyakan pengamalan di Malaysia, dia akan korban di masjid. Sebab berdasarkan hadis yang mana Nabi SAW berkorban di masjid. Tapi ulama-ulama mazhab Syafi'i, mereka kata Nabi berkorban di masjid itu adalah sebagai ketua negara. Nabi SAW datang, semayang, khutbah, sekarang bagi tahu dah masuk waktu untuk menunaikan ibadat korban. Jadi Nabi akan sembelih binatang korban sebagai imamul muslimin, sebagai ketua bagi orang Islam. Sama ada daripada duit poket sendiri ataupun daripada duit Baitul Mal, itu cerita lain lah. Pemimpin dia boleh ambil duit Baitul Mal untuk dia korban bagi pihak umat Islam, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan, lepas tu Nabi kata baliklah dah untuk kamu berkorban di tempat kamu masing-masing. Sebab tu kita orang di Kelantan sampai hari ni, saya hidup ni 30 tahun lebih dah tuan-tuan, saya tak pernah jumpa orang buat korban di masjid. Mungkin saya hidup kampung saya lah kot, tapi kampung-kampung lain pun kebanyakan orang kata selang 2-3 rumah akan ada satu lembu ataupun kambing akan dikorbankan. Biasa lembu lah kita orang Malaysia. Selang 2-3 rumah akan ada lembu akan dikorbankan. Selang 2-3 rumah ada lembu yang akan dikorbankan. Sebab disuruh untuk balik sembelih sendiri. Kita sembelih sendiri. Kemudian kaum keluarga kita, jiran tetangga kita yang berkongsi lembu tu dapat hadir datang tengok. Hari ni pun banyak berlaku tuan-tuan, kes di masjid, orang bayar duit, dia tak datang pun. Dia datang bila nak ambil daging je. Hak tu pun tak sunnah tuan-tuan. Baguslah dia datang ambil daging dia tu kan. Tetapi dia tidak terlibat dengan proses. Keluarga dia tidak terlibat dengan proses. Tak datang tengok, tak tolong melapah dan seumpamanya. Sebab sekarang orang kata upah, harga, upah, penyediaan, masak, kadang-kadang sampai suruh masak di masjid terus. Tak nak buat dah, tak nak susah-susah dah. Cuti 2 hari je, buat apa nak susah-susah? Ini orang panggil tidak membesarkan syiar. Jadi kita orang kalau di Kelantan tuan-tuan, kita orang akan berkorban biasanya dengan lembu jiran ataupun dengan lembu sendiri. Jiran-jiran akan berkongsi dengan kita lembu. So, bila kita datang tengok sendiri, buat sendiri, lapar sendiri, sebab bila bilangan dia sikit, pekerja tak ada. Pekerja tak ada, kita lah yang kena buat. Kalau di masjid ni mungkin dah ada pekerja yang diupah, datang ramai-ramai. Dalam seekor lembu dia bagi berapa? 3-4 orang buat. Jadi kalau ada dalam 5-6 lembu, baru dalam 20 orang buat. Tapi satu kampung, apa dia buat tuan-tuan? Dia tak buat, dia lepas tangan. Dia tak terlibat dengan proses korban tu sendiri. Jadi kita, bila lembu kita, dengan jiran-jiran kita, kita akan datang buat dan kita akan proses sendiri. Kemudian kita sendiri yang ambil bahagian kita dan kita bahagi-bahagikan. Sebab setiap seorang, dia ada, orang kata, kecenderungan dia nak bagi. Yang paling penting untuk fakir miskin wajib. Fakir miskin dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, daripada setiap bahagian korban, 1 ekor kambing ataupun 1 bahagian lembu, 1 bahagian unta, mesti diambil daging yang mentah, disedekahkan kepada mereka tanpa dimasak. Sebab tujuan dia adalah tamlik. Tamlik ni kita memilikkan bahagian tersebut. Mungkin sekilo sekarang. Sekilo daging kalau yang daging tempatan mungkin berapa puluh ringgit? 30 ke sekarang. Jadi 30 tu satu benda yang besar adalah untuk mereka. Jadi kita bagi paling kurang, orang kata satu amount yang mana
cukup namanya sedekah. Nak bagi lebih tak ada masalah. Tetapi kalau kita kata daripada satu bahagian 1 kilo, kita kena bagi kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Itu menjadi hak mereka. Mereka nak makan ke, mereka nak jual, itu cerita lain. Mesti begitu dalam mazhab Syafi'i. Kalaulah orang dia ambil satu bahagian daripada korban, kemudian dia tidak bahagi kepada fakir miskin langsung, dia makan untuk diri dia ataupun dia bagi kepada kaum keluarga dia yang kaya, jiran dia yang kaya, dia tak bagi pada fakir miskin langsung, maka wajib untuk dia dhaman, wajib untuk dia ganti rugi sebanyak apa yang perlu diberi. Let's say kita kata 1 kilo sekarang berapa? RM30, RM40, maka dia wajib untuk bayar ganti rugi RM40 bagi satu bahagian kepada fakir miskin, seorang paling kurang. Itu perkara yang mana mungkin ada di kalangan kita yang terlepas pandang. Ada ustaz-ustaz kita, kawan-kawan kita, bila dia ajar bab ni, dia kata sebab tu apabila kita berkorban di masjid, kita kena pastikan daripada setiap bahagian korban, sebahagian daripadanya yang kita takdirkan sekarang mungkin 1 kilo, mesti diasingkan khusus untuk diberi kepada orang fakir dan miskin. Bukan main ambil je tuan-tuan. Takut-takut ada satu bahagian, takut-takut ada bahagian yang mana tidak pergi langsung kepada fakir dan juga miskin. Sebab dia main campak-campak gitu tuan-tuan. Takut ada satu bahagian mana tidak pergi langsung kepada fakir miskin. Jadi setiap bahagian tu kita kena ambil satu bahagian yang kita katakan sebagai sekilo, dan kita letak khusus untuk dibahagi kepada fakir miskin. Selain daripada itu, kita bagilah kepada orang kaya, jiran, tetangga, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, dalam mazhab kita, yang afdalnya kita ambil sikit untuk kita makan. Mungkin setengah kilo, sekilo. Dan lebih daripada tu, kita bagi untuk orang fakir miskin. 2/3 kita bagi untuk fakir miskin. Itu yang paling afdal. Kita ambil sedikit. Sebab benda ni pun Nabi SAW buat. Bila sembelih binatang korban, Nabi SAW suruh ambil daripada setiap bahagian dan diletakkan di dalam periuk, kemudian dimasak untuk makanan sendiri. Kemudian tuan-tuan, apabila kita ambil sedikit, itu yang paling afdal. Ada setengah ulama kata bahagi kepada 3 bahagian. 1 bahagian untuk kita, 1 bahagian untuk fakir miskin, 1 bahagian untuk jiran tetangga kita yang kaya ataupun kaum keluarga kita yang kaya. Sebab tuan-tuan, kita bukan nak jaga hati fakir miskin saja, kita nak jaga hati jiran dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, inilah antara beberapa benda yang mana kita perlu ambil berat. Kita perlu ambil berat dalam kehidupan kita. Ilmu-ilmu berkaitan dengan korban yang penting sekali sekarang ialah masalah syiar. Di mana kita nak berkorban, kita kena dahulukan tumpu yang perlu di kampung kita sebelum kita pindahkan keluar. Dan yang paling penting, kita kena terlibat dengan ibadat korban ni, iaitu bukan hanya bayar duit kemudian kita tinggalkan syiar tersebut. Kita pergi melancong sana sini, tak pernah ambil tahu pun. Sampai sembahyang raya pun mungkin ada tak sembahyang raya tuan-tuan. Sebab pada mereka benda ni tak ada apa, macam tak ada nilai. Na'udzubillah. Kemudian dalam masalah yang kedua penting ialah 1 bahagian daripada setiap bahagian, iaitu 1 kilo lah saya letak yang mudah. 1 kilo daripada setiap bahagian mesti diserahkan kepada fakir dan miskin dalam keadaan mentah sebagai tamlik, iaitu pemilikan pada dia. Masak pun tak boleh, kita kena bagi pada dia supaya jadi milik dia, supaya dia bebas nak buat apa, dia nak jual ke, dia nak buat apa, tak kisah, tapi itu hak dia. Sebab dalam Quran Allah SWT kata fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Kamu makan sikit tetapi mesti bagi makan di situ dengan erti kata pemilikan, bagi kepada orang fakir dan juga orang miskin. Saya rasa itulah dulu kot tuan-tuan apa yang mampu untuk saya sampaikan. Waktu pun pendek, kalau nak cerita hukum hakam daripada awal sampai akhir banyak. Jadi tentang pemilihan kambing, umurnya, itu ini, yang mana boleh, yang mana tak boleh, macam-macam lagi perbahasan. Tapi yang paling penting sekarang, kalau kita dapat sedar beberapa perkara ini, sudah orang kata banyaklah benda yang kita dapat. Dan semoga Allah SWT mudahkan tuan-tuan untuk belajar. Pihak masjid boleh cari ustaz-ustaz lain lagi untuk go through perbahasan korban akikah ni. Banyak lagi tuan-tuan. Biasanya kalau musim ni, dia tak korban saja, dia akan datang dengan masalah akikahnya. Banyak benda lagi tentang masalah bagaimana nak menjebelih binatang korban. Banyak benda kita kena belajar. Supaya apa tuan-tuan? Supaya amalan kita tu mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan cara yang dikehendaki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memandangkan masa tidak mengizinkan, orang kata sikit pun tak apalah, sekurang-kurangnya ada manfaat duduk dalam majlis ilmu.
Semoga Allah SWT terima dan maafkan kesilapan saya, ampunkan kesilapan saya. Jika ada apa yang saya cakap menyalahi kebenaran, maka saya tarik balik. Tak, walaupun selepas saya mati, dan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik pada kita untuk amal dan sampaikan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.